yang dirahmati dan diraikan Puan Wan Nora Fizah binti Arifin yang lebih dikenali sebagai Nora, Saudara Johan Nawawi, Adik Alif, AJK Pasti Ar-Raudah, AJK Pusat Tafiz dan Surau Adiniah, adik-adik Pusat Tafiz Adiniah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya dan selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita masih berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan di petang yang berbahagia ini, syukur alhamdulillah kita sekali lagi berada di surau ini untuk satu program yang dipanggil Iftar Raudini, iaitu Raudini ini bermaksud Pasti Ar-Raudah dan Surau Adiniah gabungan. Dan syukur alhamdulillah pada tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya kita membuat satu program iftar jama'i yang dikelolakan oleh Pasti, tak lain tak bukan untuk bagi mengisi tabung dana Pasti Ar-Raudah. Dan syukur alhamdulillah sekali lagi pada tahun ini kita mempunyai kelainan sikit pada tahun sebelumnya. Kita berjaya menjemput, kita berjaya membawa seorang boleh saya sebut artis ya? Artis Nora ya, dan insya-Allah kita selepas pada ni kita akan ada satu program bual bicara bersama Nora, bersama Saudara Johan dan Saudara Adik Alif, dan insya-Allah program ini akan dikendalikan oleh moderator kita Cikgu Ruzaimah. Dan tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Ruzaimah untuk mengelolakan majlis bual bicara ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Okay, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita memulakan bual bicara kita pada petang ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Puan Nora sekeluarga ke Taman Bandar Baru Selayang Fasa 2A. Ini kali pertama kan datang ke sini? Ke kawasan Selayang sebelum ni? Alhamdulillah kami pernah duduk sini Selayang Baru setahun dulu. Oh, jadi biasalah dengan keadaan di sini kan? Okey. Di sini untuk surau ini sekarang ni di depan nampak berjubah putih ini ialah anak-anak tahfiz surau, dan yang di belakang itu adalah penduduk di sekitar bandar inilah. Ya. Taman Bandar Baru Selayang ni tak besar sangat, kalau kita lihat ada 7 jalan sahaja dan 2 buah flat di sana. Okey. Okey, hadirin semua, setiap perkara yang kita lakukan bermula dengan niat. Ini kerana niat itu satu elemen yang paling penting untuk membentuk kehidupan setiap muslimin untuk meneruskan ke arah mana jalan yang mereka hendak tuju ya. Jadi bagi seseorang muslim sudah tentulah kehidupan kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. So saya percaya ramai di kalangan kita di sini, kalau anak-anak tu tak pastilah, tapi kalau ibu-ibu yang hampir sebaya dengan saya tu merupakan peminat Nora ya, satu ketika dulu dan juga sekarang ini. Ya, lagu Nora yang paling saya masih ingati lagi sekarang ialah Desa Tercinta. Betul tak? Sekarang ni kita pun tak lama lagi nak balik kampung kan? Teringat pada desa, Desa Tercinta. Okey. So, apa yang tuan-puan nampak di depan kita sekarang ini ialah ada sedikit penampilan yang berbeza terhadap diri Nora, yang mana kita tengok Puan Nora sekarang sudah tampil dengan imej bertudung. Nah, ini adalah satu penghijrahan beliau ke arah menjadi artis yang Islamik ya. Jadi kita ucapkan tahniah atas penghijrahan itu. Jadi soalan saya yang pertama, boleh tak Puan Nora kongsikan bersama hadirin semua tentang penghijrahan yang Puan Nora tempuhi dalam merubah hidup Puan Nora daripada seorang artis, artis arus perdana satu ketika dulu kepada artis Islamik yang disegani pada masa kini. Maksud saya, bila
dan di mana penjejerahan itu berlaku. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat serta salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Surau Adiniah kerana sudi mengundang saya pada petang ini. Saya rasa sungguh gembira sekali dapat bertemu dengan adik-adik kita. Ya Allah, subhanallah, tengoklah wajah-wajah dia orang bersih, jernih je kan. Dan kakak-kakak, mungkin ada adik dan juga ibu-ibu di luar sana, mungkin ada yang tengah datang lagi. Dan saya rasa kita suasana petang ni kita santai-santai je, kita tak payah formal-formal. Bila duduk macam ni rasa macam awal semasa pun ada je. Jadi kena relax-relax sikit kan. Jadi apa saja yang kita bicarakan hari ni kita santai-santai dan orang kata tak payah formal sangat lah, tak payah ikut skrip sangat. Okey, apa ni? Dan saya berbalik kepada soalan yang diajukan daripada Puan Huzaimah, Cikgu Huzaimah. Alhamdulillah, mungkin adik-adik kat sini mungkin ni tak tahu siapalah yang ni tapi kakak di sana, dia yang di belakang sana mungkin dah familiar dengan saya. Alhamdulillah, kalau nak diceritakan dengan panjang lebar, agak panjang ceritanya, tapi dipendekkan lah ya. Kalau 10 tahun lepas ataupun 15 tahun lepas, adik-adik semua mungkin perempuan semua tak nampak saya macam ni kot. Dia lain sikit. Kalau tengok dekat TV, tengok di pentas tu lain sikit. Dan semuanya berlainan, cara hidup, kehidupan, cara pemikiran, cara berfikir, cara menerima dan segala-galanya dah lain. Tapi alhamdulillah, saya dah mula berhijab, dah masuk berapa tahun dah masuk 8 tahun kot. Alhamdulillah. Dan orang kata masih mencari-cari dan masih nak cari ilmu lagi, nak belajar lagi, nak mempermantapkan lagi ilmu yang kita nak carilah. Berbalik pada soalan tadi, bagaimana, mengapa, di mana dan apa yang tergerak untuk saya berhijrah. Saya ramai mungkin yang dah tahu, saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang penyanyi di peringkat awal lagi. Semasa saya umur 19 tahun, saya dah jadi penyanyi. Saya menang pertandingan Bintang HMI 1991. Adik-adik 1990 berapa ya? Masa tu 91, adik-adik ni berapa umur? Tahun 2-3 tahun kot. 91. Dan saya terus mendirikan rumah tangga dan terus melayari kehidupan rumah tangga lah, saya sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang ibu. Dan seterusnya hidup saya sibuk dengan kerjaya lah ya, mengejar waktu, mengejar masa, mengejar uang, mengejar duit, mengejar harta, banyak benda yang nak dikejar ya. Sampailah satu masa, ni dipendekkan ceritalah, sampai masa dalam waktu sama saya ada anak, maknanya yang anak pertama, anak yang kedua, saya ada anak, dan masuklah yang anak yang kecil, yang kecil itu yang ketiga dah. Pada suatu hari, semasa tu memang saya sibuk. Saya membesarkan, saya mengakui saya membesarkan anak saya. Ini anak yang kedua saya, Alif. Saya ada anak sulung, dah pun berumur 19 tahun. Dah masuk college dah. Ini yang kedua, dan ada seorang lagi yang kecil tak datang. Saya membesarkan anak-anak saya mendidik anak saya dengan cara saya sendiri yang saya fikirkan wajar untuk saya dan saya fikirkan sesuai untuk saya ya. Tapi alhamdulillah, pada saya berumur 35 tahun, ada satu malam tu dekat rumah saya, satu kejadian, bukan kejadian lah, satu malam yang cukup aneh, cukup istimewa bagi saya pada malam tu. Saya seperti biasa, selepas saya melihat anak-anak saya tidur, ini cerita dia, detik-detik dia saya melihat anak-anak saya tidur dekat rumah. Sebagai ibu, seperti biasa, bila saya melihat anak-anak saya tidur, saya suka tengok dia orang tenung, dia orang kiss dia orang dulu, cium dia orang dulu kan. Dan malam tu berlainan sedikit. Masa tu suami saya tak ada kat rumah. Bila saya masuk ke bilik anak saya tengok, masa tu anak saya tidur berderet, dia tidur macam spesen macam tu.
Macam kalau kita berpeluk-peluk macam itulah. Dan bila saya melihat dengan suasana yang agak hening pada malam tu, saya terduduk. Dan seolah-olah datang satu suara ataupun satu rasa ataupun satu tergerak hati, saya pun tak tahu, tapi seolah-olah satu benda, satu suara yang menyeru pada saya dan bertanya kepada saya pada masa tu, Nora, dia kata, bila saya melihat anak saya senyum, saya happy. Dan pada waktu tu terdetik soalan yang, tidakkah kamu bersyukur melihat anak-anak kamu? Maka saya menjawab, saya bersyukur. Saya bersyukur dengan menjawab dengan sendirilah, memang tengok anak-anak senyum, anak besar happy. Dan soalan demi soalan, sekiranya kamu bersyukur, adakah kamu berterima kasih kepada orang yang menciptanya? Adakah kamu berterima kasih kepada orang yang memberikan segala yang kamu ada sekarang? Saya ada rumah, saya ada kereta, saya ada harta, saya ada duit. Maksudnya nak cakap tu, Allah bagi semua kelengkapan hidup tu, Allah bagi semua. Tapi persoalannya, adakah saya bersyukur? Dan saya jawab, saya bersyukur. Jadi soalan yang kedua untuk saya, adakah saya membalas, macam mana saya membalas balik kesyukuran saya tu? Adakah hanya kerana kepada mulut saja bercakap syukur saja? Adakah hanya di situ saja ataupun bagaimana? Itu yang pertama tentang kesyukuran. Yang kedua, terdetik pada hati saya, adakah saya menunggu sesuatu musibah akan berlaku pada diri saya, barulah saya akan tunduk dan saya akan kembali kepada fitrah? Bila saya terfikir saja musibah, saya terfikir, sebab kita sebagai ibu, naluri ibu, kita sayang anak. Apakah bila sebut musibah tu akan jadi pada anak kita ke, jadi pada suami kita ke, jadi pada rumah tangga kita ke? Dan saya takut. Yang ketiga, bila saya rasa dua benda tu, dan saya terdetik, sebagai seorang ibu, saya selalu berdoa anak-anak saya untuk jadi anak yang soleh dan solehah. Kita berdoa, ya ibu, jadikanlah anak aku anak yang soleh dan solehah. Tetapi bagaimana saya ingin mendidik anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah kalau diri saya sendiri pun tak betul? Macam mana saya nak mendidik anak saya menjadi seorang yang baik kalau diri saya pun terumbang ambik? Macam mana saya nak suruh anak saya menutup aurat kalau saya sendiri tidak menutup aurat? Macam mana kalau saya nak suruh anak saya menjaga solat dia dan membuat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang dilarang, kalau saya sendiri pun macam so-so macam itulah, 50-50 aja. Bukan tak buat ya, tapi kadang-kadang kita lalai, kita alpa dengan kehidupan kita, kita syok dengan kehidupan kita. Dan dari situ, selepas pada saya rasa tu, saya terduduk dan saya terus masuk kat bilik, saya ambil wuduk, saya solat. Daripada situ saya rasa saya menyeru dan saya minta doa pada Allah. Saya kata, ya Allah, kalau ini yang dikatakan hidayah, kalau ini yang dikatakan seruan ataupun apa saja yang dikatakan miracle ke, keajaiban ke, bagi saya petunjuk, bagi saya orang kata panduan. Sebab saya pada masa tu pun kita takut, kadang-kadang kita perempuan ni perasaan tu bercampur bau, kadang-kadang kan emosi pun ada. Bila time kita emosi kita lah. Jadi saya minta, ya Allah, tolong saya, bagi saya petunjuk, bagi saya kekuatan. Kalau ini yang dikata hidayah, tenangkan hati saya dan biar saya buat benda ni keputusan yang sebaik mungkin. Bila saya solat pada waktu itu, air mata saya berderai dan saya tidak dapat bayangkan. Pada masa itu saya betul-betul melihat diri saya, ya Allah, banyaknya kesilapan hidup saya, banyaknya dosa pada saya, banyaknya dosa saya kepada suami saya, banyaknya dosa saya kepada anak-anak saya. Bila saya melihat diri saya balik, saya kata, ya Allah, saya perlu berhijrah, saya perlu berubah. Kalau saya nak anak-anak saya jadi seperti mana yang saya selalu doakan, saya perlu berhijrah. Macam mana? Perkara pertama yang perlu saya buat untuk berhijrah adalah saya perlu menukar kehidupan saya. Saya perlu transformkan diri saya. Saya kena, orang kata ibarat kalau kereta tu kita U-turn balik. Saya tidak boleh duduk kat situ bergelumbang dengan arus kehidupan dan bergelumbang dengan, kalau nak kata dosa pun ia juga, bergelumbang dengan kehidupan yang
orang kata susah nak cakap lah, kehidupan artis ni sukar untuk digambarkan. Apa yang anda tengok kat TV tu, yang anda tengok dekat TV, anda tak tengok sebenarnya di belakang TV tu macam-macam lagi. Jadi saya bertekad, saya kata saya nak berubah, dan perkara pertama saya nak buat adalah iaitu berhijab, bertudung. Sebab bagi saya, kita orang Islam memang sebenarnya kita wajib dan kita dituntut untuk menutup aurat. Sebenarnya saya bukan tak tahu, anak saya sendiri pun pernah menegur saya, tetapi disebabkan ego kita sebagai seorang ibu, ego kita sebagai seorang artis lah, selebriti lah, apa benda lah, kita denikan benda tu, kita menolak benda tu. Bila anak balik kata, mama, ustazah kata kalau pakai tudung tak masuk neraka. Ustazah tu pun itu dosa masing-masing lah, kubur masing-masing. Sombong je bercakap. Ya. Tapi bila saya bertekad, saya kata keesokan harinya tu saya terus, selepas pada malam kejadian tu, saya terus besok tu saya terus pergi kat kedai, saya cari buku-buku tentang tudung, tentang hijrah, tentang hijab, tentang macam orang kata macam nak start balik lah, macam orang kata nak start daripada A to Z balik. Lepas tu daripada seminggu 2 minggu lepas tu, saya diam-diam, kebetulan hampir hari jadi saya, birthday saya yang ke-35, barulah saya bagi tahu dekat suami saya. Saya kata satu malam, saya kata, abang, saya nak bagi tahu satu benda. Saya kata saya nak bertudung. Saya tak tahulah apa perasaan dia pada masa tu, nanti kena tanya dia sendiri. Dia terkejut, tapi perkara pertama yang dia bagi tahu saya, dia kata dia seronok, tetapi dia tak nak saya terburu-buru, dia nak saya fikir panjang, dia tak nak saya menyesal, dia tak nak saya buat kerana sebab-sebab lain, sebab trend ke, sebab orang ke, sebab keadaan ke. Kalau saya nak buat, dia berpesan pada saya, buatlah kerana Allah dan kerana keikhlasan saya. Saya bagi tahu dia, saya kata, abang, saya dah ready, saya dah nekat, saya ingin berhijab dan saya ingin mengubah haluan hidup saya. Saya nak jadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Saya nak jadi seorang isteri yang lebih baik daripada hari ini, dan saya nak jadi seorang ibu yang solehah pada anak-anak saya. Saya nak mendidik anak saya menjadi orang yang terbaik. Apa yang saya mampulah, semampu saya. Tapi saya kata, abang, saya minta abang sokong saya, sebab saya pun orang kata baru juga, orang kata ada ilmu tapi mungkin tak cukup, tak banyak. Ya, kita kahwin pun waktu muda dan kita duk sibuk benda lain. Macam saya katakan tadilah, mengejar itu, mengejar ini, kita lupa tentang mencari keredaan Allah, mencari keberkatan Allah. Itu sebabnya artis, walaupun kita tengok hidup dia macam mewah apa semua, tapi tak semua artis kehidupan dia tenang. Sebab kadang-kadang kita lupa mengingati Allah. Itulah. Jadi selepas saya bagi tahu suami saya, dia nasihat saya macam tu, dan saya pun, saya kata tak, ini nekat, saya dah nekat. Dan pada keesokan harinya, di hari pertama hari jadi saya mengenakan hijab, dan saya bertekad untuk mencari ilmu. Dan perkara pertama yang saya buat, saya join kelas usrah, di mana semua yang kelas-kelas usrah tu makcik-makcik semua, kakak-kakak semua. Tapi bagi saya tak apa, saya tidak ada rasa malu, saya buang ego ke tepi, dan saya start daripada scratch balik. Saya belajar balik Quran, buka balik, belajar tafsir, dan belajar banyaklah ilmu-ilmu agama yang perlu saya mantapkan lagi untuk saya boleh mendidik anak-anak saya. Itulah titik permulaan bagaimana saya mula berhijrah. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan tadi. Dan saya percaya ramai juga di kalangan wanita-wanita yang ingin berhijrah macam Puan Nora, terutamanya ingin menjadi muslimah, ya, muslimah yang menutup aurat, tetapi kadang-kadang tidak mendapat sokongan daripada pihak suami. Soalan ini saya tujukan kepada Encik Johan. Bagaimanakah seperti yang Puan Nora kata tadi, Cik Johan amat gembira, tapi ingin boleh perjelaskan lagi bagaimanakah sokongan seorang suami kepada si isteri yang ingin berubah ini? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik pada soalan Ustazah. Mula-mula saya rasa saya pun tak patut berada di sini sebab saya bukan ustaz ataupun yang orang yang tahu mengenai agama Islam lebih dalam. Tapi kalau pengalaman tu boleh share lah ya. Tapi memang saya dibesarkan oleh, alhamdulillah lah, saya dibesarkan oleh arwah ayah saya, di mana pendekatan pada agama tu memang dah ada dari kecil lagi. Cuma mungkin dalam hidup saya sebagai remaja adalah saya berkecimpung dalam alam muzik tu. Saya macam-macam lah campur Tapi alhamdulillah bila saya jumpa Nora, masa tu dia baru 19 tahun. Jadi saya walaupun saya bernikah, saya tak tekankan terus kepada apa yang wajib lah Tapi keadaan tu saya beritahu jugalah, tapi secara halus, sedikit-sedikit. Jadi bila hari dia beritahu saya dia nak hijab tu, memang saya memang terharu dan memang saya lama idamkan lah. Cuma saya tak suka paksa sebab saya tak nak dia buat kerana saya saja atau kerana fashion ke, kerana sebab-sebab lain. Sebab saya kata you kena tahu kenapa you pakai, dan kerana you pakai kerana Allah. So bila hari dia sendiri nak tu, memang segalanya datang dari Allah, perasaan pun datang dari Allah. Dan bila sampai waktunya, saya bersyukur sangatlah. Perasaan gembira tu tak boleh cakap lah, terlampau gembira sangat alhamdulillah. Dan juga saya tahu bila seorang wanita tidak bertudung, yang bertanggungjawab, yang berdosa adalah suaminya. Jadi insyaAllah saya minta Allah maafkan yang sebelum ni lah. Itu perasaan. Terima kasih. Dan di sini kita nampak ya, Encik Johan sebenarnya telah mendidik isterinya Puan Nora dan menegurnya secara berhikmah sedikit demi sedikit ya. Okey, Puan Nora, semasa mula-mula mengenakan hijab dulu, ada tak cabaran-cabaran yang Puan hadapi? Kerana ketika itu masih lagi memegang title artis kan? Cabaran sememangnya ada pada peringkat permulaan lah. Tetapi sebagaimana yang kita tahu tadi, saya banyak berbincang dengan suami dan dia banyak beri saya sokongan, dan saya selalu mendapat nasihat daripada guru saya, bila kita nak buat sesuatu yang baik, cabaran tetap ada, mesti ada, halangan tu mesti ada, dan kita kena kuat. Dan saya meletakkan diri saya always remindkan diri saya, mengingatkan diri saya, setiap ujian tu memang untuk kita, yang boleh kita tangani dan kita boleh orang kata boleh settle lah. Jadi kita jangan takut ataupun macam ya Allah, kenapalah ujian ni pada saya, kenapalah tak ada, kenapalah ujian ni untuk kita dan kita boleh tanganinya. Dan di antara ujian-ujian saya adalah macam show yang macam orang dah confirm, tapi bila orang tahu saya dah bertudung tak jadi, dan macam-macam lah, macam benda-benda yang kontrak apa semua. Tapi bagi saya sebab mungkin saya terlalu sibukkan diri saya pada mula peringkat permulaan saya berhijab tu, saya sibukkan diri saya untuk memantapkan diri saya lagi. Lebih kurang 3 bulan saya tidak memegang mikrofon untuk menyanyi. Sebab pada mula-mula kan kita macam keliru sikit. Boleh ke menyanyi, berdosa ke, haram ke, takutlah inilah, takut dosa, takut ini, takutnya. Tapi alhamdulillah setelah saya bertemu ustazah, saya minta nasihat, minta pandangan, dan ramai rata-rata yang memberi saya sokongan, dan ramai juga yang memberi penerangan kepada saya bahawasanya bidang nyanyian juga adalah salah satu dakwah ya. Ada yang berpendapat no means no, maknanya tak boleh langsung. Ada yang memberi pendapat 50-50, dan ada juga yang memberi pendapat di mana harus kalau dalam keadaan sekarang kita nak menseimbangkan kehidupan dunia sekarang, dan cara saya bukan ustazah, saya bukan pakar motivasi, tapi macam mana saya ingin menyampaikan dakwah dengan apa yang saya ada, dengan sedikit ilmu saya ada, adalah melalui nyanyian. Jadi kalau saya meletakkan saya macam orang kata terus tutup macam tu, orang tengok pun orang dah takut kan. Jadi macam mana kita nak sampaikan segala apa yang kita nak kongsikan dengan peminat tu. Tapi alhamdulillah cabaran-cabaran tu saya
tak ambil itu sebagai penghalang untuk saya, malah menguatkan diri saya lagi, dan saya ambil itu sebagai cabaran untuk saya. Alhamdulillah, sampai sekarang pun datang apa pun saya rasa ini adalah ujian Allah untuk memantapkan diri saya lagi, untuk menguji sejauh mana keimanan saya dan kesabaran saya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga niat suci ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Ya. Hadirin semua, kita lihat penghijrahan Puan Nora, suami dan keluarganya ini melibatkan anak-anak yang tersayang. Ya. Mengikut tadi anaknya ada 3 orang ya. Sebagai contohnya kita tengoklah sekarang ini wujudnya. Pernah dengar tak kumpulan ini, Voices of Umi? Pernah ya? Sedap nama ni. Adik Alif, siapa yang letak nama ni? Okey, yang nama kumpulan ni sebenarnya dia ada siri animasi di TV3 bertajuk Umi, dan saya dan rakan-rakan lain ialah kira pemegang watak tu lah. Jadi kira Voices of Umi, suara untuk filem tu lah. Jadi filem siri animasi tu mempunyai macam lagu-lagu dakwah. Jadi kira voices lah, suara. Sekali lagi sebut filem animasi apa? Siri animasi Umi Ceritalah Pada Kami. Dalam program apa? Di TV3. TV3. Pernah lihat tak adik-adik? Pernah. Bagus Right. Ahli kumpulan ini siapa ya adik Afiq? Adik Alif, sorry. Okey, dia ada 5 orang. Saya, adik saya, yang 3 lagi tu saudara. Saudara lah. Jadi kumpulan keluarga lah ini ya. Boleh dikatakan ya. Okey. Jadi Puan Nora ya, sebagai artis yang sudah berhijrah, apakah pendekatan yang Puan Nora mainkan ya dalam menjayakan anak-anak, terutamanya dalam mengislamisasikan mereka selari dengan penghijrahan Puan sekeluarga? Terima kasih Puan. Okey, berbalik pada tadi, penubuhan Voices of Umi ni sebenarnya memang berbalik kepada masa saya mula-mula berhijab. Saya bagi tahu dekat suami saya kata, abang, bila dah saya bertudung ni, saya kalau boleh untuk masa depan saya nak buat sesuatu benda yang lebih bermanfaat, ya, yang lebih memberi manfaat dan ilmu kepada orang lain. Apa yang saya boleh kongsikan dengan peminat saya nak cuba buat. Dan pada kebetulan pada waktu tu memang saya ni suka juga dalam bidang production, dalam bidang produksi apa semua, dan paling dekatlah kanak-kanak. Saya memang suka dengan anak-anak, dengan kanak-kanak. Jadi memang saya pun berbincang dengan suami, saya kata saya nak buat program tentang kehidupan cerita tentang kanak-kanak dan memasukkan lagu. Sebab bagi saya kanak-kanak ni budak-budak dia memang dia suka lagu. Kita pun orang tua pun suka lagu sebenarnya, ya. Dan hiburan dengan anak-anak kita memang tak dapat lari. Adik-adik kita ni memang dia suka menyanyi, dia suka dengan muzik. Daripada dalam perut lagi pun kita suka mendodoi, mak kita dah biasakan dengan kita muzik. Tetapi sebagai seorang ibu, sebagai seorang Islam, muzik tu tak salah. Tetapi muzik yang macam mana yang kita nak bagi anak kita dengar, itu jadi persoalan. Jadi saya berbincang dengan suami saya kata, kenapa tidak boleh kita tampilkan muzik-muzik yang positif, muzik-muzik yang elok, lagu-lagu yang sedap didengar, lirik yang elok, yang cantik dan ada makna, supaya anak-anak kita bila dia menghafal tu bukan kosong, bukan menyanyi tu kosong tak tahu makna apa. Malah kalau lagu-lagu orang putih ataupun lagu-lagu yang sekarang ni kita makna tak ada apa pun. Ada kalanya pun boleh orang kata, nak kata terpesong tu taklah, tapi boleh memelalaikan anak-anak kita. Jadi saya berbincang dengan suami, maka tertubuhlah siri animasi tu. Dan sementara menunggu tu, dan kita ada lagu, dan adalah lagu kumpulan Voices of Umi, di mana mereka ni menyanyikan lagu-lagu yang cukup santai, cukup fun, cukup seronok didengar, dan cukup orang kata in lah juga ya. Nak juga ikut rentak-rentak lagu sekarang, bukan macam orang kata kalau orang dengar lagu-lagu kanak-kanak dulu tak. Jadi adik-adik kena tengok siri tu dah pun bermain di TV sekarang, baru mula last week, minggu lepas, setiap hari Jumaat dan Sabtu. Tajuk dia Umi Ceritalah Pada Kami, hari Jumaat pukul 10 pagi, mungkin adik-adik sekolah. Kalau tak boleh tengok masa sekolah, tengok hari Sabtu pukul 7 petang. Macam hari inilah,
tengok sama-sama, boleh menyanyi dan boleh mendengar celoteh-celoteh adik-adik kita dalam siri ni lah. Dan macam mana saya nak islamisasikan anak-anak, sebenarnya tidak ada niat daripada niat yang khusus sebenarnya. Secara kebetulan, sebab macam saya katakan tadi, sebagai ibu adalah contoh yang terbaik yang anak-anak kita lihat. Bila kita kat rumah tu, ibu bapa ni ibarat macam video ataupun CD depan mata dia. Kalau kita beri contoh yang baik, baiklah dia akan ikut. Kita bagi contoh yang tak elok dah lah dia akan ikut. Jadi bagi saya, semenjak saya berhijrah, saya tukar semua. Saya nak biar anak-anak saya melihat perubahan pada diri saya. Kalau anak saya yang kecil tu tak reti lagi lah. Kalau yang besar ni, dia tahu kadang-kadang, mama dulu lain, sekarang lain. Saya cakap, saya bukan ibu yang sempurna, dan saya bukanlah orang kata parents, ibu bapa yang perfect, tetapi saya akan cuba memberi yang terbaik untuk anak-anak saya. Dan saya dengan anak saya selalu mengamalkan sikap tegur menegur, dan ego buang ke tepi. Sebab kita sebagai ibu, kadang-kadang kita belajar daripada anak kita, dan anak kita memang selalu mencontohi kita. Asyik jatuh je benda ni. Okey, sekali lagi angkat. Dan alhamdulillah, bila kita sendiri ibu tu ada sedikit ilmu, mungkin puan-puan kat sini lagi banyak ilmu daripada saya. Memang bila kita banyak ilmu, insya-Allah anak-anak kita pun akan ikut sama. Alhamdulillah. Okey ya. Puan Nora dan suami mempunyai cara tersendiri ya untuk mendidik anak dia, dan juga mendidik generasi muda yang memang kita tak nak nafikan cintakan kepada muzik. Dan alhamdulillah lah, usaha yang sedemikian kita ucapkan tahniah lah. Kita rasa satu tindakan pembaharuan lah untuk menarik minat ya anak-anak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Okey, soalan seterusnya ini berkisahkan kepada anak-anak remaja kita sekarang, mau yang berada di bangku sekolah, mau ataupun college ataupun universiti. Right, kita tengok mereka ni, maksud saya sekarang ni bukanlah untuk menghukum ya, kita ni bukan sesiapa ya, untuk menghukum ataupun meletakkan status yang tertentu kepada mereka ni. Tapi apa yang kita lihat sekarang ni, mereka ni ada di antara mereka ni yang terdapat masalah lah yang kita kata. Okey, jadi soalan saya ya, apakah pandangan Puan Nora tentang kerenah anak-anak ni, termasuk remaja kita ni, sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah ya, dalam kalangan masyarakat ya, yang mana masih lagi kita tengok ada sisi-sisi jahiliah di dalam diri mereka ya. Yang mana kita tengok perangai remaja sekarang ni, kalau kita tengok tidak seimbang lah dengan pembangunan yang kita alami di negara kita ini. Jadi apa pandangan Puan Nora terhadap kerenah-kerenah mereka ini? Okey, pertama sekali sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang pada adik-adik kita yang baru sampai ni. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Adik-adik yang ada kat sini semua baik-baik semua ni. Yang apa ni Puan Huzaimah sebut tu, dia tidak ada kat sini ya. Semua yang baik-baik semua. Okey, menyebut tentang anak, saya rasa ramai ibu-ibu yang mempunyai pelbagai pengalaman ataupun pahit manis ataupun cerita bila sebut tentang anak ni. Bila ibu-ibu bila bercerita ni memang seronok sebenarnya. Dan anak sebenarnya bagi saya adalah amanah. Amanah Allah untuk kita. Kita wajib, kita harus mendidik anak kita semenjak daripada dalam kandungan lagi ya. Anak-anak masa dia dilahirkan tu, dia tak pandai melawan ibu bapa. Masa dia dilahirkan, dia tak pandai menderhaka. Dia tak pandai menjawab. Dia tak pandai nak itu dan nak ini. Dia tak pandai merempit. Dia tak pandai buat benda-benda yang tak elok. Tetapi siapa yang mengajar dia? Siapa yang memberi gambaran pada dia?
Berbalik itu, kita point lah dekat diri kita sendiri ya. Kalau saya selalu menyalahkan, bukan menyalahkan, maksud saya bermuhasabah pada diri kita sendiri. Peranan ibu bapa memang memainkan peranan yang penting sangat-sangat. Sebelum anak tu pergi keluar, dia keluar rumah, dia pendidikan tu daripada kat rumah lagi. Jadi bagi saya, dalam mendidik anak-anak, saya tekankan lagi sebagai ibu bapa terutama sekali, memang kena ada ilmu. Ibu bapa tak boleh main ambil remeh-temeh, tak apa saya dah tahu ini, tak boleh. Sekarang ni kita banyak dekat TV, ada program-program ceramah ilmu, dekat internet pun ada, dekat YouTube pada ustazah pun sekarang yang hebat-hebat bercerita. Banyak sebenarnya ilmu yang kalau kita nak carilah ilmu. Sebab bagi saya memang untuk mendidik anak-anak di masa sekarang ni memang agak mencabar, agak orang kata tough ya, memang agak sukar. Apa orang kata, ditambah lagi dengan peredaran masa, dengan pengaruh-pengaruh media. Kalau di luar sana kita tengok TV kan, kita tengok TV tu macam-macam. Apa benda yang kita tak boleh tengok dekat TV tu. Tapi sebagai ibu bapa, kita kena pantau, kita kena tengok, kita kena didik daripada awal lagi ya. Tapi bagaimanapun bagi saya, dunia dia memang buat apa yang dia patut buat. Kita tidak boleh menghalang arus permodenan tu. Kita tidak boleh menghalang permodenan global. Kita tak boleh halang semua tu. Tapi kita boleh memantapkan jiwa kita sendiri, kita boleh tingkatkan ilmu kita sendiri, dan kita boleh didik diri kita dan anak-anak kita daripada awal lagi, InsyaAllah. Sebab kita tengok yang tak menjadinya kat luar sana tu ramai, tapi yang menjadi pun ramai juga daripada didikan awal daripada ibu bapa tu sendiri. So mungkin suami saya nak tambah kot. Nak tambah apa? Okey, insya-Allah saya berdasarkan balik kepada pesanan ayah arwah saya. Antara yang penting dalam hidup sebagai seorang Muslim ialah solat. InsyaAllah kalau kita tekankan kepada solat 5 waktu, insyaAllah kita takkan sesat. Itu saya diberitahulah. Dan itu juga amalan saya daripada saya kecil, selain pada mengaji dan juga menunaikan ibadah yang lain. Jadi memang saya pun pernah jadi remaja ya. Pernah jadi campur macam-macam jenis remaja. Tapi bila kita tekan kepada solat, insya-Allah Allah akan tolong kita. Dan itu penting dan juga saya tekan kepada anak-anak kami lah. Macam mana pun anak saya yang remaja tu dah 19 tahun. Bagaimana-mana jangan lupa solat. InsyaAllah, alhamdulillah setakat ni saya pun rasa perkembangan yang positif lah. Dan yang benda-benda ni lagilah kita beli isi dulu. Sebab bila dia jadi remaja, dia dah kat luar tu alam lain, bukan alam rumah dah. So kita dah nak kontrol susah. Dan alam sekarang lagilah dengan alam cyber ni, segala influence datang daripada luar masuk ke dalam rumah. Nak kontrol pun susah. Tapi insya-Allah kalau kita tanam dalam anak-anak ni daripada peringkat awal, saya percaya dia akan jumpa jalan ni, insya-Allah. So jelaslah di sini ya, bahawa ibu bapa memang main peranan yang penting ya. Bukan setakat mendidik anak-anak di rumah, malah memantau pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan, dan juga dengan apa yang boleh menjadi influence, daya tarikan kepada mereka yang untuk melibatkan diri ke arah yang tidak elok ya. Jadi mungkin di sini kita boleh katakanlah ada sedikit kegelinciran lah dalam tanggungjawab ibu bapa ya terhadap anak-anak. Right. Okey, hadirin semua, mengikut syarak ya, tempat yang paling wajar dan paling mulia bagi seorang isteri ialah di sisi suaminya sendiri. Okey, kita boleh lihat di sini pasangan bahagia ini ya, Puan Nora binti Arifin dan Encik Johan Nawawi adalah satu contoh pasangan yang terbaik ya, yang sedang meniti titian kejayaan sebagai pasangan hidup yang Islami dan meniti kehendak syarak. Jadi saya mohonlah Puan Nora untuk kongsikan bersama hadirin
sisi kehidupan berumah tangga puan ya, bersama Encik Johan, dari segi tanggungjawab bersama, terutama dalam mendidik anak-anak, sikap toleransi yang wujud dalam keluarga ya, persefahaman, sehingga kan kita semua hampir tidak nampak lah masalah yang kita tidak dapat merhidulah sebarang masalah yang dihadapi oleh pasangan ini. Kita boleh katakan mereka ni pasangan bahagia lah. Okey, boleh Puan Nora kongsikan sedikit sebanyaklah dengan kita semua hari ini. Amin, amin. Alhamdulillah. Sebenarnya risau kat saya dengar macam tu. Saya bersyukur kepada Allah. Sebenarnya saya bersyukur kerana saya dikurniakan dengan suami yang baik. Ya, saya rasa semua perempuan nak suami yang baik, dan saya rasa benda ni kita sebagai wanita kena bermula masa awal-awal lagi, ya, masa kita memilih calon suami tu lagi. Ada di antara kita orang sekarang lah, bukan kat sini ya, kalau nak cari suami saja nombor satu sekali mesti handsome, nombor dua ataupun tak tahulah nombor satu sekali mesti kaya ke, tak kira lah ikut turutan mana, tapi yang pasti ada handsome, kaya, apa lagi, itulah yang paling penting kan, handsome, kaya, nak jaga mata, lepas tu nak hidup senang. Tapi bagi saya, masa saya dan juga ibu saya bersetuju memilih Johan sebagai suami saya pada masa tu, memang saya tidak melihat kepada kebendaan. Saya masa Johan melamar saya pun tak pernah terfikir saya nak kahwin awal pun. Cuma saya berpegang kepada restu pada mak saya, dan mak saya kata Johan adalah orang yang sesuai untuk saya, dan saya istikharah, dan kalaulah ini jodoh untuk saya, adalah ini yang terbaik untuk saya, maka saya terima dia seadanya. Jadi saya bukan memilih dia kerana dia kerana kekayaan yang dia ada, kerana handsome dia. Sekarang handsome lagi, masa dulu dia kecil sikit, sekarang besar sikit, tapi tak kisah. Sebab bagi saya, bila kita bertemu, kita nak sama-sama melayari kehidupan dan kita nak pergi syurga. Kalau kesingkatannya, kita bertemu kerana Allah, kita nak berpisah pun kerana Allah juga. Jadi sampai sekarang alhamdulillah, apa saja yang kami lalui, kami memahami tanggungjawab masing-masing. Tapi memang benar sekali Puan, kehidupan saya 20 tahun dulu 20 tahun, bukan 15 tahun dulu saya kahwin dengan dia, dengan sekarang saya rasa banyak perbezaannya. Kalau dulu kita sebagai isteri, kita dengan sibuk dengan kita, lepas tu kita kadang-kadang kita abaikan tanggungjawab kita sebagai seorang isteri, kita ego, kita sombong, kadang-kadang kita menjawab, kita lupa nak meminta maaf dengan dia, kita kalau dia kecil hati pun kita tak kisah pun. Tapi alhamdulillah sekarang bila kita memahami tanggungjawab yang kita memegang tanggungjawab, saya sebagai seorang isteri, saya wajib taat kepada dia walau apa pun keadaan dia, walaupun macam mana sekalipun, walau apa keadaan, siapa betul siapa salah sekalipun, kita sebagai isteri, kita tak nak bila kita tidur tu, kalau suami kita marah, kita tak nak dilaknat Allah, dan kita, segala amal ibadah kita semua Allah tak terima sebab murka dia, tak reda dia, tak reda Allah. Ya, pada suami yang ada suami, pada yang ada ibu, kalau tak ada suami ada ibu, dia tidak ada reda ibu, tidak ada reda Allah. Jadi bagi saya memahami dan saya terapkan dalam diri saya tu konsep tu, dan saya insya-Allah, saya kalau apa-apa saya tergelincir sekalipun, cepat-cepat minta maaf dengan dia, sebab kita pun kadang-kadang bukan perfect, kita buat salah juga, sedangkan lidah pun lagi tergigit. Jadi kadang-kadang kita pun ada bergaduh juga, Puan, tipu kalau tak ada bergaduh. Tapi alhamdulillah kita boleh tangani dengan orang kata dua-dua sama bersabar. Kalau tidak saya mengalah, dia mengalah, kita sama-sama memahamilah tanggungjawab di antara satu sama lain. Alhamdulillah. Adik Alif, ni ibu dengan ayah ni garang tak kat rumah? Susah nak cakap lah, memang sebab dia macam ibu ayah saya, dia akan marah bila kita buat kesilapan, dan semua ibu bapa akan marah bila anak buat kesilapan. Itulah. Okey, dengar ya anak-anak. Ni Abang Alif dah cakap, kalau kita buat salah, ibu dengan ayah akan tegur, bukan kerana tak suka kita, tapi tegur atas kesilapan kita. Okey. Saya rasa macam tu lah. Sebab dia macam ibu ayah saya, dia akan marah bila kita buat kesilapan, dan semua ibu bapa akan marah bila anak buat kesilapan. Itulah. Okey, dengar ya anak-anak. Ni Abang Alif dah cakap, kalau kita buat salah, ibu dengan ayah akan tegur, bukan kerana tak suka kita, tapi tegur atas kesilapan kita. Okey.
Okey, selama ini terima kasih atas perkongsian Puan Nora, Encik Johan dan juga Adik Alif dengan kita semua. Okey, dan sekarang ni saya buka untuk sesi soalan. Kalau ada soalan daripada ibu-ibu atau bapa-bapa yang untuk bertanyakan kepada tetamu jemputan kita kali ini, silakan. Adik-adik yang kat depan nak tanya pun jangan malu, jangan segan. Nak tanya Adik Alif pun boleh, nak tanya Uncle Johan pun boleh, nak tanya saya pun boleh. Silakan. Adik-adik kat sini pun tak apa. Dan kalau boleh saya tadi nak tambah sedikit tentang ibu bapa tadi kan. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa menegur, marah sebenarnya sebab sayang, sebab kita sayang sebenarnya, dan kita tak nak anak kita buat kesilapan yang sama dengan apa yang kita pernah lalui ataupun apa kita dah tahu. Sebab anak-anak ni dia tak nampak benda tu kan, jadi dia anggap benda tu salah. Tapi kita sebagai ibu bapa kena main peranan dan kena ada selalu penerangan, kena explain dekat dia. Sebab budak-budak sekarang dia cerdik kan, dia cerdik sebenarnya. Jadi saya selalu memandang pada benda-benda positif. So anak-anak kita ni kadang-kadang jangan kita sebut kau ni nakal lah, kau ni tak guna lah, kau ni macam ni, kau jangan. Kalau boleh elakkan mengata yang tak baik untuk anak-anak kita, sebab mengata tu adalah macam doa juga kan untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam. Okay, masih dibuka lagi sesi soalan. Tak ada. Okey, kalau begitu sebelum kita akhiri buat bicara kita pada petang ini, saya ingin menjemputlah Adik Alif. Alif kan? Ya betul. Adik Alif untuk mendendangkan sebuah lagu dari kumpulan Voices of Umi tu. Boleh? Boleh. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, saya Alif dan saya akan mendendangkan sebuah lagu bertajuk Insan Yang Mulia. Lagu ni menceritakan tentang pengorbanan seorang ibu dan juga ayah, dan kita haruslah menghargai dia orang sewaktu dia orang masih ada. Terimalah Insan Yang Mulia. Sanggup mengkorban jiwa dan nyawa, sanggup mereda tiap derita, hanya semata ingin melihat anaknya bahagia. Pada solatnya tak pernah lupa doa kepada Maha Esa. Beri berkat sepanjang usia.
Subhanallah. Begitulah pesanannya daripada adik-adik. Adik-adik ni tingkatan berapa? Okay, saya baru tingkatan 1. Oh, tingkatan 1. Berapa sebayalah dengan ada yang adik-adik dekat sini ya. Yang kecil-kecil ni, ni pesanan daripada abang tadi. Right, jangan derhaka pada ibu ayah ya. Okey. Saya percaya ni ada di kalangan ibu bapa yang berminat untuk memiliki album Voices of Umi ni. Ada tak dijual di pasaran atau di mana kita boleh dapati album ini? Okey, setakat ni memang dah pun ada di pasaran. Kalau yang selalu ke supermarket tu dekat Speedy dah ada jual. Tapi kalau ada kesukaran untuk dapat, boleh beli dengan kita orang direct pun boleh. Ataupun setengah orang ada telefon, kita hantar ke rumah pun boleh juga. Kita post kat rumah. So nanti boleh hubungi saya punya staff, Encik Nik. Dia selalunya menguruskan bahagian pengantaran CD Voices of Umi lah. Alhamdulillah memang mendapat sambutan yang baik sekali. Bukan saja di kalangan kita orang Malaysia, malah orang Singapura, orang Brunei pun dah mula order. Sebab bagi dia orang album ni adalah satu album untuk didengar, bukan saja untuk anak-anak, malah untuk hiburan keluarga juga. Memang satu album yang cukup menghiburkan dan promo ni. Tak, sebenarnya memang itu feedback yang kami dapat lah daripada pembeli-pembeli kami sebelumnya. Alhamdulillah. Lagu yang dimuatkan dalam album itu adakah semua versi bahasa Melayu atau ada yang dalam bahasa Inggeris? Setakat ni memang semuanya bahasa Melayu, dan kebanyakannya lagu-lagu yang dipetik daripada siri animasi itulah. Tapi lagu yang hit selain daripada lagu Alif tadi, lagu Arti Al-Fatihah, mungkin adik-adik dah tahu, nyanyian adik Putri Nudalia dan juga Voices of Umi. Arti Al-Fatihah dipetik daripada terjemahan, translation umur kitab kita, Arti Al-Fatihah itu sendiri. Alhamdulillah ada ramai yang memanfaatkan lagu itu sebagai cabang ilmu dan cabang kata nak menghafal juga kan. Kadang-kadang kita baca Fatihah kita ingat apa maksud dia, kita ingat lagu pun at least kita ingat something kan. So itulah tujuannya sebenarnya. So Alhamdulillah. Jadi kita berharaplah semoga apa yang diceburi, apa yang dibuat oleh Pandora keluarga ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana sudi mengundang kami sekeluarga, kepada Cikgu Zaimah sendiri. Terima kasih banyak-banyak, dan saya minta maaf juga kalau ada sedikit banyak kekurangan daripada saya. Untuk bahasa saya yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu yang tak baik datang daripada kekurangan saya sendiri. Dan kalau apa yang saya cakap tu yang elok, bolehlah sama-sama kongsikan. Kalau yang tak elok, jangan buat. Dan aku sekali pesanan saya sebelum kita habis sama-samalah kita ataupun adik-adik mungkin faham ke belum faham, kita sama-sama dekatkan diri dengan Allah. Ambil bulan Ramadan ni, sama-sama kita mencari rahmat Allah, iaitu kasih sayang Allah. Bila kita berada dalam kasih sayang Allah dan rahmat Allah, insya-Allah Allah akan menjaga kita dan Allah akan menjaga orang-orang yang kita sayang, termasuk keluarga kita, suami kita, anak kita, isteri kita dan seluruh ahli keluarga kita. Jadi sama-samalah jangan kita lepas hubungan kita dengan Allah walaupun sesaat sekalipun. InsyaAllah sama-sama kita mencari keberkatan. Ya, begitulah. Terima kasih atas semua perkongsian yang telah dibualkan tadi. Mungkin kita harap lain kali kita boleh berjumpa lagi. Maka saya serahkan mic ini kepada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih, syukur Alhamdulillah kita dah selesai program bual bicara kita dengan Nora, dan insyaAllah kita ada dua program lagi yang dua agenda lagi yang kita akan lakukan sebentar lagi. Cumanya sebelum saya terlupa, saya ingin menyampaikan salam Ustaz Azhari Ibrahim, penasihat pasti Al-Raudah, yang mengusahakan, sebenarnya insan yang mengusahakan sehingga sampainya Nora di surau ini. Tapi malamnya dengan ketentuan Allah, dia tidak dapat bersama kita pada petang ini kerana masih lagi menerima rawatan di Hospital Busrawi kerana ada sikit masalah kesihatan.
beliau menyampaikan salam pada semua dan mendoakan supaya program kita ni berjalan lancar, dan syukur alhamdulillah setakat ni nampaknya program kita berjalan lancar dan dengan menepati waktu, insyaAllah